Sejarah tingkatan 5. Bab 7. Membina kesejahteraan negara. Perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan unsur penting dalam membina kesejahteraan negara. Unsur ini dipupuk melalui beberapa dasar pembangunan sosial yang merangkumi aspek pendidikan, budaya, bahasa dan aktiviti sosial. Dasar ini termasuklah dasar pendidikan kebangsaan, memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan perpaduan, dasar kebudayaan kebangsaan dan sukan untuk perpaduan. Dasar ini dikukuh lagi dengan pembentukan rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. 7.1. Perpaduan dan integrasi nasional. Pembinaan negara Malaysia berasaskan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Elemen ini menjadi asas kekuatan negara kita yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum. Sejarah hubungan kaum di negara kita telah wujud sebelum zaman penjajahan lagi. Hubungan kaum terus diperkukuh selepas negara mencapai kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Pelbagai langkah dilakukan oleh kerajaan untuk memperkasakan perpaduan kaum dan integrasi nasional dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu, harmoni dan sejahtera. Maksud perpaduan dan integrasi nasional. Perpaduan dan integrasi merupakan dua konsep yang saling berkait rapat melalui dua proses yang berbeza. Kedua-dua konsep ini berteraskan perlembagaan persekutuan dan prinsip rukun negara. Maksud perpaduan kaum. Perpaduan kaum ialah keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Mereka memberikan komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat di antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Mereka ini mempunyai identiti sendiri berteraskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Latar belakang hubungan kaum. Pentadbiran British menyebabkan pemisahan kaum dari segi kegiatan ekonomi dan pertempatan. Keadaan ini menyukarkan setiap kaum untuk memahami adat resam dan budaya kaum lain. Selepas Perang Dunia Kedua, usaha dilakukan oleh para pemimpin berbagai kaum untuk bekerjasama bagi mewujudkan perpaduan. Beberapa faktor sejarah dikenal pasti menjadi punca kepada masalah perpaduan. Antaranya termasuklah kesan pentadbiran, kegiatan ekonomi dan pertempatan, sistem pendidikan serta fahaman politik. Kesan dasar British kepada penduduk di Tanah Melayu ataupun di Malaysia, kita boleh lihat dari segi pentadbiran. Pentadbiran British bermula pada tahun 1874 menerusi pengenalan sistem presiden. Dasar British yang mengutamakan sektor ekonomi menyebabkan pekerja dibawa masuk dari luar untuk bekerja dalam sektor perlombongan, perladangan dan perniagaan. Kaum Bumiputera pula bertumpu di kawasan luar bandar dan menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Keadaan ini menyebabkan mereka terpisah dan berlakulah kerenggangan hubungan kaum. Kesannya, masalah hubungan kaum berterusan sehingga selepas kemerdekaan dan menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969 tercetus. Antara kesan lain adalah kegiatan ekonomi dan pertempatan. British memberikan tumpuan kepada perkembangan ekonomi yang berasaskan perlombongan biji timah dan perdagangan getah. Kegiatan ekonomi yang berbeza antara kaum menyebabkan pemisahan dari segi pertempatan. Rakyat juga terpisah dengan pertempatan yang wujud di kawasan perlombongan, bandar, estet dan perkampungan. Keadaan ini menyebabkan setiap kaum kurang berinteraksi antara satu sama lain dan mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang.
Kesan yang lain adalah sistem pendidikan. Dasar pentadbiran British menyebabkan munculnya sistem pendidikan vernacular Melayu, Cina, India dan Inggeris di negara kita. Sekolah vernacular pula berkembang mengikut kaum masing-masing. Sistem pendidikan vernacular diteruskan selepas kemerdekaan pada tahun 1957. Pendidikan vernacular mewujudkan perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Seterusnya, fahaman politik. Fahaman politik berasaskan kaum bermula dengan penubuhan parti politik sebelum kemerdekaan hingga kini. Polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi dan pertempatan menyebabkan parti politik ini memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Isu yang diperjuangkan berkaitan dengan bahasa, budaya, pendidikan dan ekonomi. Keadaan ini mempengaruhi hubungan antara kaum di negara ini. Kesan daripada sistem yang diperkenalkan ataupun dasar-dasar yang diperkenalkan oleh British yang telah menyebabkan berlakunya ataupun telah mempengaruhi hubungan antara kaum-kaum yang terdapat di Malaysia ataupun di Tanah Melayu pada masa itu. Okey, akhirnya yang kita lihat kerajaan telah memperkenalkan beberapa cara untuk memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Sejak mencapai kemerdekaan, berbagai usaha memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional telah dilaksanakan secara konsisten oleh kerajaan dan berterusan sehingga hari ini. Usaha ini merangkumi bidang politik, ekonomi dan sosial. Usaha yang dilakukan oleh kerajaan dari sudut politik ialah dengan menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara yang terletak di bawah bidang kuasa Mageran. Jabatan ini berperanan mendraft satu ideologi untuk negara yang dikenali sebagai rukun negara. Mewartakan pembentukan Majlis Muhibah Negara pada 18 Julai 1969. Majlis ini bertujuan menggalakkan perkembangan perasaan muhibah antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Selain itu, kerajaan menubuhkan Majlis Perundingan Negara pada 29 Januari 1970. Majlis ini ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara negeri dengan wilayah. Selain itu, majlis ini juga bertujuan memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Seterusnya, kerajaan membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum untuk mewujudkan keharmonian dan kestabilan politik selepas peristiwa 13 Mei 1969. Kerajaan juga menyelaraskan perkhidmatan awam antara semua negeri. Penyelarasan ini mewujudkan integrasi antara negeri. Pemekasaan dari sudut ekonomi. Kerajaan meneruskan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia yang memberikan tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum. Selain itu, kerajaan juga memperkenalkan beberapa dasar pembangunan ekonomi seperti Dasar Ekonomi Baru ataupun DEB dan Dasar Pembangunan Nasional ataupun DPN untuk kemakmuran ekonomi rakyat dan negara. Seterusnya, kerajaan memberikan tumpuan kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan wilayah. Pembangunan dilakukan melalui rancangan pembangunan tanah yang mampu menambah pendapatan rakyat dan membasmi kemiskinan. Seterusnya, kerajaan memajukan bidang perindustrian dan perdagangan dengan memperkenalkan zon perindustrian bebas seperti di Bayan Lepas, Pasir Gudang dan juga Pelabuhan Kelang. Kesannya berlakulah penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar disebabkan peluang pekerjaan yang terbuka luas kepada semua kaum. Hal ini mempercepat proses integrasi. Seterusnya kerajaan mengintegrasi ekonomi melalui pembangunan ekonomi wilayah termasuklah di Sarawak dan di Sabah. Pembangunan ekonomi wilayah membuka peluang kepada semua kaum bersaing dalam ekonomi secara adil dan secara tidak langsung ianya membangunkan ekonomi negara. Kerajaan juga memperkasakan bidang sosial.
Kerajaan menambah baik dasar pendidikan kebangsaan yang disediakan melalui Akta Pendidikan 1996 bertujuan mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Selain itu, kerajaan mengukuhkan sistem pendidikan melalui pelaksanaan dasar pendidikan seperti laporan Rahman Talib, laporan Jawatankuasa Kabinet dan falsafah pendidikan kebangsaan. Sistem pendidikan kebangsaan dapat melahirkan rakyat yang patriotik dan mempunyai semangat cinta akan negara. Kerajaan juga mengusahakan memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan melalui pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan, di mana penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM sebagai pusat ilmu dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun DBP bagi menyebar luas penggunaan bahasa kebangsaan. Langkah ini dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai identiti bahasa yang sama. Selain itu, kerajaan menggalakkan pengamalan satu kebudayaan kebangsaan yang dapat membentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu. Kerajaan menggalakkan pelibatan dalam sukan sebagai medium untuk mewujudkan semangat kekitaan dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbagai kaum. Seterusnya, kerajaan memperkenalkan rukun negara sebagai tunjang kesetiaan rakyat berbilang kaum terhadap bangsa dan negara. Di mana di dalam rukun negara ini mempunyai 5 prinsip utama. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Kelima, kesopanan dan kesusilaan. Setiap warga negara Malaysia mesti memegang prinsip rukun negara ini dalam melaksanakan apa sahaja tujuan kehidupan mereka di bumi Malaysia. Kita dapati pelbagai usaha yang dilakukan secara berterusan ini dapat memantapkan hubungan rakyat berbilang kaum di negara ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghargai kepentingan menjaga perpaduan serta keharmonian kaum demi kestabilan politik, pembangunan negara dan kesejahteraan sosial. 7.2 Dasar Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan merupakan saluran terbaik bagi merealisasikan matlamat membina perpaduan kaum dan integrasi nasional. Matlamat ini terkandung dalam laporan Rahman Talib, kajian Aminuddin Baki, laporan Jawatankuasa Kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996. Latar belakang Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dasar Pendidikan Kebangsaan dibentuk untuk memupuk perpaduan kaum. Dasar ini dilaksanakan melalui penyataan Jawatankuasa Pelajaran 1956 atau dikenali sebagai Penyata Razak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957. Semua dasar pendidikan yang terdapat sebelum ini disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan laporan Rahman Talib dan laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Sekarang ni kita akan lihat kronologi dasar pendidikan kebangsaan. Laporan Rahman Talib. Okey. Laporan ini dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib pada tahun 1960 untuk menyemak semula dan mengukuhkan penyataan Jawatankuasa Pelajaran 1956. Laporan Jawatankuasa ini menjadi asas pengubalan Akta Pelajaran 1961 dan penyemakan dasar pendidikan kebangsaan seterusnya. Laporan Rahman Talib masih mengekalkan terus sistem pendidikan kebangsaan untuk memupuk perpaduan dan integrasi. Kandungan laporan ini menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar pada semua peringkat pendidikan. Penggunaan bahasa yang seragam dapat mengukuhkan perpaduan. Mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan negara kita bagi semua jenis sekolah. Kurikulum yang berorientasikan negara mewujudkan perasaan cinta akan negara. Laporan Rahman Talib mencadangkan beberapa cadangan tambahan kepada penyataan Jawatankuasa Pelajaran 1956. Cadangan tambahan ini bertujuan memperkukuh semangat kekitaan, kebersamaan dalam kalangan murid berbagai kaum ke arah perpaduan. Penekanan kepada mata pelajaran sejarah untuk menanam perasaan cinta dan kesetiaan terhadap negara. Mewajibkan mata pelajaran tata rakyat untuk membentuk sikap bertoleransi, bekerjasama dan persefahaman antara kaum. Seterusnya, kajian Aminuddin Baki. Laporan Rahman Talib kemudiannya dibuat penambahbaikan dan dilaksanakan sepenuhnya melalui kajian Aminuddin Baki
iaitu memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan untuk menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik, memperkasakan ataupun memperkenalkan khusus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang melibatkan berbagai kaum serta persediaan memenuhi permintaan pasaran kerja. Mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum untuk memupuk perpaduan. Untuk pengetahuan anda, Aminuddin Baki merupakan Ketua Penasihat Pendidikan Malaysia. Kini dikenali sebagai Ketua Pengarah Pendidikan. Yang paling muda iaitu ketika berusia 36 tahun. Beliau memainkan peranan menyusun dasar pelajaran kebangsaan melalui Penyataan Jawatankuasa Pelajaran 1956 pada tahun 1956 dan Laporan Rahman Talib pada tahun 1960. Hasil daripada Laporan Rahman Talib dan kajian Aminuddin Baki ianya dibentangkan kepada Jawatankuasa Kabinet yang akhirnya menghasilkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Apakah kandungan laporan Jawatankuasa Kabinet? Ianya berfungsi mengkaji semua pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Penegasan kepada pendidikan kerohanian melalui mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Penekanan terhadap aktiviti core curriculum yang melibatkan semua kaum. Intipati Falsafah Pendidikan Kebangsaan dibahaskan dan diluluskan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan digubal untuk memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara ke arah perpaduan. Falsafah Pendidikan Negara ditukar kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1996. Menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Intipati Falsafah Pendidikan Kebangsaan dibahaskan dan diluluskan dan akhirnya dimaktubkan sebagai Akta Pendidikan 1996. Dalam akta ini, Akta Pendidikan 1996 ini meletakkan kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuh dengan memperuntukkan sebagai bahasa penghantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah dan institusi pendidikan. Institusi pendidikan swasta dikehendaki mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan, pengajian Malaysia dan pendidikan Islam atau moral. 7.3. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Seiring dengan kemerdekaan negara, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Beberapa langkah dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Antaranya termasuklah pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, penubuhan UKM sebagai pusat keilmuan dan peranan DBP sebagai pusat perkembangan bahasa kebangsaan. Antara langkah yang dilakukan oleh kerajaan bagi memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah dengan melaksanakan Akta Bahasa Kebangsaan di mana bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum. Kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan melalui pengubalan undang-undang yang dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan diperkenalkan pada tahun 1967. Akta ini dikenali juga sebagai Akta 32. Akta Bahasa Kebangsaan telah digubal di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Akta ini mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Seterusnya, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi pentadbiran. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi menjadi antara unsur penggerak jentera pentadbiran negara. Bahasa Melayu juga merupakan alat komunikasi rasmi dalam pelbagai urusan di kementerian dan jabatan kerajaan. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dalam urusan mahkamah pada tahun 1990. Selain itu, kerajaan memperkenalkan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Pembukaan sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dipergiat di seluruh negara. Antaranya Sekolah Alam Shah,
Sekolah Seri Puteri dan Kolej Sultan Abdul Hamid menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dapat memupuk semangat kekitaan dan bersatu dalam kalangan murid. Bilangan guru terlatih bahasa Melayu ditambah di sekolah menengah kebangsaan dan guru khas untuk sekolah menengah jenis kebangsaan. Langkah ini bermatlamat untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Selain itu, penubuhan UKM sebagai pusat keilmuan. UKM muncul sebagai pusat pengajian awam pertama yang berjaya memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dan bidang khusus dalam bahasa Melayu. Penubuhan institusi bahasa, kesusastraan dan kebudayaan Melayu menjadikan UKM sebagai pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa, kesusastraan dan budaya tamadun Melayu. Kerajaan juga telah menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka. Nama asalnya ialah Balai Pustaka. Penubuhan di BP pada 22 Jun 1956 di Bukit Timbalan, Johor Bahru, Johor. Hasil daripada Resolusi Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga. Penubuhannya bertujuan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Pengarah pertama di BP ialah Engku Abdul Aziz bin Engku Abdul Hamid. Jawatan ini kini dikenali sebagai Ketua Pengarah. DBP berperanan mengembangkan bahasa dan sastra Melayu melalui penerbitan buku, majalah dan risalah, menganjurkan seminar, bengkel serta pelbagai aktiviti sepada Minggu Bulan Bahasa Kebangsaan. Sebagai kesimpulan, pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan, penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran, pelaksanaan sistem pendidikan berasaskan bahasa Melayu serta peranan UKM dan DBP sebagai pusat ilmu memastikan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan negara. Pemimpin dan rakyat wajar memainkan peranan bagi memartabatkan bahasa kebangsaan untuk kesejahteraan dan kemakmuran kita semua. Sekian, terima kasih.